Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Norbaizura Andy. Berita-berita utama malam ini. Festival Makanan, Tradisi dan Kebudayaan mampu mengekalkan khazanah warisan agar terpelihara. Institusi keluarga bahagia penting bagi melahirkan masyarakat yang akan menyumbang kepada pembangunan negara. Malam Munajat Anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama merupakan usaha untuk mengajak orang ramai melipat gandakan amalan kerohanian melalui bermunajat, beristighfar, berzikir dan merafakkan doa semoga rakyat negara Brunei Darussalam diberi keampunan dan sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Acara diteruskan lagi semalam bagi minggu ke-101. Antara yang menyertai ialah Datuk Peruka Arkitek Haji Idris bin Haji Abbas yang di-Pertua Persekutuan Pengakam Negara Brunei Darussalam yang juga memimpin bacaan Saidul Istighfar dan Surah Al-Fatihah. Turut menyertai beliau program Akademi Dakwah, Badan Sukarelawan Belia Dai, program keagamaan belia Pusat Dakwah Islamia. Mengimarahkan lagi acara penyertaan jawatan kuasa tamir dan jemaah Masjid Kampung Bengkurung. Lebih 900 ahli pertubuhan warga emas dan warga emas menyertai Majlis Khatam Al-Quran 77 kali khatam sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-77. Majlis berlangsung pagi tadi di Masjid Al-Amira Al-Hajah Mariam Jerudong. Antara yang hadir yang berhormat Pihin Datu Laila Raja Major General Bersara Datuk Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Majlis disusuli dengan pelancaran dan penyampaian buku kenang-kenangan rancangan Khatam Al-Quran dan Majlis Khatam Al-Quran tahun 2019 hingga 2023. Dalam mengukuhkan kerjasama merealisasikan komuniti ASEAN yang aktif, ASEAN dan Institut Penyelidikan Ekonomi bagi ASEAN dan Asia Timur IRIA berusaha untuk menggunakan sukan dan permainan tradisional bagi mempromosikan industri sukan di ASEAN. Selain itu, kerjasama yang menggabungkan pertukaran budaya juga mempunyai nilai tambah dalam memelihara, mempromosi dan menghidupkan semula sukan dan permainan tradisional. Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan menjelaskan perkara tersebut semasa menghadiri mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN mengenai Sukan ke-7 AMMS 7 di Chiang Mai, Thailand. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad berkata, kerjasama tersebut berperanan penting ke arah mempromosikan identiti budaya, memupuk hubungan, semangat kemasyarakatan, perpaduan dan keterangkuman di rantau ini. Mesyuarat 3 hari berakhir kemarin dihadiri oleh jemaah Menteri ASEAN yang bertanggungjawab ke atas sukan dan wakil peringkat tinggi serta Timbalan Setiausaha Agung ASEAN bagi Komuniti Sosio Budaya ASCC. Manakala Timor Leste sebagai pemerhati. Juga diadakan mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN plus Jepun dan mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN plus China. Peranan kepentingan keharmonian keluarga diketengahkan semasa sambutan Hari Keluarga MKM. Ikuti bahan beritanya selepas ini.
Festival Makanan Tradisi dan Kebudayaan Daerah Blyth 2023 diungkayahkan ke arah memelihara dan mengekalkan khazanah warisan kebudayaan dan makanan tradisi puak-puak di daerah berkenaan agar terpelihara dan tidak pupus. Festival dirasmikan pagi tadi di Pusat Insani Seria, daerah Blyth. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Haji Ahmad Nizam bin Datuk Paduka Haji Ismail, Timbalan Setiausaha Tetap Perundangan Antarabangsa dan Penyelidikan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Dengan tema Kebudayaan dan Makanan Tradisi Kampung, festival dianjurkan oleh Badan Kebajikan Para Penghulu Mukim, Ketua-Ketua Kampung dan Ketua-Ketua Rumah Panjang Daerah Blyth Pekerupa dengan kerjasama Pejabat Daerah Blyth. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sebagai usaha dan inisiatif ke arah memetarabatkan khazanah warisan kita, khususnya makanan tradisi yang terdapat di daerah Blyth, agar tidak dilupakan atau pupus di telan zaman, terutama sekali kepada generasi muda. Memang tidak dapat dinafikan bahawa makanan tradisi kita ini mempunyai nilai yang tinggi terutama sekali daripada segi kualiti dan keenakannya. Sebagai salah satu usaha pendekatan Whole of Nation bagi menyampaikan mesej mengenai kepentingan keharmonian keluarga untuk mengatasi segala cabaran dan gejala sosial, pagi tadi Majlis Kesejahteraan Masyarakat MKM mengadakan sambutan Hari Keluarga Kebangsaan. Acara diadakan di Perkampungan Sukan Kompleks Stadium Negara Hasnal Bolkiah Berakas. Hadir Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Wasal Fela, pemangku Setiausaha Tetap Kemasyarakatan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Antara pengisian sambutan ialah senam aerobik dan aktiviti permainan. Dalam temu bual bersama RTB yang dipertua Majlis Kesejahteraan Masyarakat menyatakan institusi keluarga yang bahagia dan sempurna berperanan penting bagi menangani isu-isu sosial serta melahirkan masyarakat yang bukan sahaja berkualiti tetapi mampu menyumbang kepada pembangunan negara. Memang ada ciri-ciri lain yang perlu seperti agama, adat, itu perlu. Tapi yang mustahak itu sebagai foundation, tapi yang mustahak satu di dalam keluarga itu mesti ada komunikasi antara semua ahli keluarga. Lagi satu, saya sarankan meluangkan masa untuk keluarga. Kami mendidik anak-anak kami itu untuk bersatu bekerjasama sesama sendiri. Sebelum kita ni menunjukkan arah kurang macam mana keadaan keluarga sendiri dan macam mana kebahagiaan keluarga sendiri. Sebagai keluarga, sama ada daripada suami ataupun isteri, perlulah meluangkan masa bersama dengan anak-anak kerana masa bersama dengan anak-anak adalah sangat berharga. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Sekolah-Sekolah menyelaras penyertaan seorang pelajar dan seorang pegawai pendidikan ke 5P Youth Camp yang diadakan di Kampung Genggalang, Lombok Utara, Indonesia. Acara selama 4 hari itu yang bermula hari ini diikuti dengan 5P Forum yang akan diadakan di Jakarta, Indonesia pada 7 September 2023. Program tersebut memberi peluang kepada para belia ASEAN untuk membincangkan 5 tunjang utama iaitu manusia, planet, kemakmuran, perkongsian dan keamanan. Para peserta yang menyertai program tersebut meninggalkan negara pagi tadi. Mewakili negara Brunei Darussalam ke program berkenaan ialah Awangku Izan Ryan bin Pengeran Haji Ahmad Sufri, pelajar pra-U2 dan Awang Haji Muhammad Zul Faisal bin Haji Omar Ali, pegawai pendidikan dari Maktab Sains Paduka Seri Begawan Sultan. Kem tersebut akan menyediakan landasan bagi peserta dari pelbagai negara ASEAN untuk terlibat dalam perbincangan dengan menyuarakan pendapat mereka dan belajar di antara satu sama lain yang memfokuskan kepada matlamat pembangunan mapan. I'm also hoping to able to broaden my perspectives and views regarding the
topics centered around sustainability and ecotourism. Bagi memberi pendedahan kepada belia dalam fotografi dan menarik minat belia-belia kampung, Majlis Perundingan Mukim dan Kampung MPMK Lamonin dengan kerjasama Pertubuhan Fotografi Negara Brunei Darussalam mengadakan bengkel fotografi bagi belia-belia daerah Tutong. Bengkel sehari itu diadakan di Balai Raya Gong 3 Lamonin, daerah Tutong. Lebih 20 peserta menyertai bengkel tersebut. Bengkel yang diadakan sempena Hari Belia Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-18 itu antara lain bertujuan mendedahkan para belia kepada bidang fotografi. Melaluinya mereka akan mempelajari teknik-teknik penggambaran dan seterusnya mengenalkan mereka kepada budaya dan tradisi negara Brunei Darussalam. Bengkel dihasrat akan dapat memberikan para peserta bengkel keyakinan dan mempunyai ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk diberi tanggungjawab sebagai seorang jurugambar di kampung masing-masing. Pemegang-pemegang sijil halal dan permit di negara Brunei Darussalam diingatkan agar sentiasa mematuhi peraturan-peraturan dan peruntukan-peruntukan di bawah Perintah Sijil Halal dan Label Halal 2005 termasuk kehendak-kehendak dan syarat-syarat pensijilan halal yang ditetapkan oleh Majlis Ugama Islam Brunei. Peringatan itu dikeluarkan selepas Majlis Ugama Islam Brunei membatalkan sijil halal yang dikeluarkan kepada Sri Kandi Cafe dan restoran Kitchen Pastry Cawangan Lambak berkuat kuasa pada 31 Ogos 2023. Pembatalan tersebut adalah berikutan pelanggaran terhadap syarat pensijilan halal yang ditetapkan oleh Majlis Ugama Islam Brunei yang melibatkan penggunaan 4 batang berus yang diperbuat daripada bulu khinzir di premis penyediaan makanan syarikat terbabit. Kes tersebut disiasat di bawah Bab 37 Perintah Sijil Halal dan Label Halal 2005. Jika sabit kesalahan, akan dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 2 tahun atau denda tidak melebihi RM8,000 atau kedua-duanya sekali. Kementerian Hal Ehwal Ugama juga mengingatkan kepada pemilik, pengurus, pengusaha, peniaga, pembekal dan pengimport produk dan barang gunaan di negara ini supaya sentiasa berwaspada dan lebih peka terhadap produk-produk dan barang gunaan import yang dijual kepada orang ramai dengan memastikan produk-produk yang halal dan suci tidak bercampur dengan yang produk-produk yang tidak halal. Berikutan aduan daripada orang awam, Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui bahagian Kawalan Makanan Halal Jabatan Hal Ehwal Syariah mengadakan pemeriksaan terhadap produk berus pembersih jenama Skito Clean yang dijual di salah sebuah premis perniagaan di negara ini. Berdasarkan maklumat yang diperolehi daripada Jabatan Perkhidmatan Saintifik, Kementerian Kesihatan mendapati produk berus pembersih jenama Skito Clean diperbuat daripada bulu khinzir. Bagi menjaga kemaslahatan masyarakat Islam di negara ini, Jabatan Hal Ehwal Syariah mengerahkan pengurus premis berkenaan untuk mengasingkan semua produk berus pembersih jenama Skito Clean dengan serta-merta dari tempat penjualan umum. Kementerian Hal Ehwal Ugama mengingatkan kepada pemilik, pengurus, pengusaha, peniaga, pembekal dan pengimport produk dan barang gunaan di negara ini supaya sentiasa berwaspada dan lebih peka terhadap produk-produk dan barang gunaan import yang akan dijual kepada orang ramai di pasaraya atau kedai masing-masing dengan memastikan produk-produk yang halal dan suci tidak bercampur dengan produk-produk yang tidak halal. Kejohanan skim karate Jabatan Belia dan Sukan diteruskan lagi petang kemarin bagi hari kedua kejohanan. Kejohanan anjuran unin kejurulatihan dan pembangunan sukan Jabatan Belia dan Sukan dengan kerjasama Persekutuan Karate Brunei Darussalam itu berlangsung di Pusat Belia Ibu Negara. Sebanyak 29 kategori akhir dipertandingkan melibatkan acara komite dan kata.
Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Maida Toro, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke negara Brunei Darussalam. Masyarakat di daerah Belait berpeluang menyertai pelbagai aktiviti semasa acara Seria Ku Ceria yang diadakan di Taman Rekreasi Seria Energy dan Seria Energy Lab. Acara selama 4 hari itu dilancarkan semalam oleh Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, Pemangku Pegawai Daerah Belait. Antara acara yang diadakan semasa Seria Ku Ceria termasuk aktiviti pendidikan, hiburan, seni dan sukan, di samping pameran dari agensi kerajaan serta jualan makanan dan kraf tempatan. Terdapat juga aktiviti night walk. Ini merupakan kali pertama Seria Ku Ceria diadakan yang dianjur bersama oleh Seria Energy Lab SEL dan Race Entertainment. Bersempena memperingati penubuhan Kelab Perkhidmatan Awam kali ke-33 tahun, petang tadi kelab tersebut mengadakan perlawanan akhir badminton. Perlawanan berlangsung di Dewan Badminton Kelab berkenaan Kampung Mentiri. Hadir Dr. Nur Farizal bin Osman, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Dua perlawanan akhir dipertandingkan iaitu regu lelaki dan regu campuran. Acara tersebut antara lain bertujuan untuk menyatukan persaudaraan dalam kalangan para ahli kelab berkenaan. Sempena sambutan Jubli Perang Perkhidmatan Hospital Pengaraan Muda Mahkota, Pengaraan Muda Haji Al-Muhtadi Bila Tutong, seramai 13 orang bikers terdiri daripada pegawai-pegawai dan kaki tangan, warga hospital berkenaan serta keluarga mengadakan riadah bermotosikal pagi tadi. Acara bermula dari hospital berkenaan menuju ke daerah Temurong. Rombongan riadah bermotosikal ini akan membuat persinggahan ke Hospital Pengaraan Isteri Haja Mariam dan ke Taman Peranginan Batang Duri daerah Temburong. Riadah antara lain bermatlamat mewujudkan kebersamaan warga hospital dalam menganjurkan pelbagai aktiviti hospital. Di samping itu, riadah dihasran dapat menambah pengetahuan keselamatan jalan raya semasa menunggang motosikal. Bagi meningkatkan kesedaran mengenai pernafasan mulut para pelajar pergigian tahun 3 Universiti Brunei Darussalam UBD, pagi tadi menganjurkan larian amal kempen kesedaran pernafasan mulut. Larian amal dibahagikan kepada dua kategori, iaitu larian fun run 3 km dan larian sejauh 5 km. Antara yang hadir, Profesor Kenneth Kong, Dekan Institut Sains Kesihatan UBD. Acara diadakan di Institut Sains Kesihatan Pengaraan Anak Puteri Rashidah Sedatul Bolkiah UBD. Skyvision BN dan Radio Control Aero Modeler Brunei Darussalam petang tadi menganjurkan aktiviti RC Funfly Brunei Darussalam 2023. Aktiviti tersebut diadakan di kawasan Tanah Lapang RPN Kampung Lambak Kanan. Dengan adanya acara Funfly dihasrat dapat memperkenalkan dan mempromosikan Radio Control Aero Modeler sebagai hobi di negara Brunei Darussalam untuk mendedahkan kemahiran pilot-pilot Radio Control Aero Modeler Brunei kepada orang awam dan juga untuk mengisi cuti persekolahan serta berkongsi pendapat dan pengalaman antara para pilot dari kesemua daerah. So harapan untuk dapat komuniti RC Aeromodeler ini berkumpul and then dapat kami itu menaik taraf sukan ataupun hobi ini
di negara Brunei Darussalam. Maksudnya untuk lebih meramaikan lagi untuk orang join ataupun pandai ataupun berminat dalam RC Remu Brunei Darussalam ini.